Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan ajar tajuk peratus. Semua nota dan latihan yang cikgu akan tunjukkan ni semuanya ada dalam buku teks ya. Okey, dalam tajuk peratus kita akan belajar dua perkara, iaitu peratus dalam simpanan dan pelaburan dan peratus dalam kehidupan seharian. Okey, untuk tajuk peratus dalam simpanan dan pelaburan, apa perbezaan antara simpanan dan pelaburan? Simpanan ialah wang atau barang yang disimpan dan digunakan apabila diperlukan. Sebagai contoh, awak simpan duit dalam bank, contoh RM100, dan dalam tempoh 1 tahun, sekiranya awak tak keluarkan duit dalam tempoh 1 tahun, bank akan bagi faedah ataupun ganjaran ya bagi penyimpan duit dalam bank tertentulah, tak kisah sama ada Maybank ke, CIMB ke, semua ada faedah. Semua dia akan bagi faedah, semua bank akan bagi faedah pada penyimpan dalam bank mereka. Bergantung kepada perbezaan peratus yang dia bagi. Okey, kemudian pelaburan pula ialah wang yang digunakan untuk perniagaan tertentu yang akan memberikan keuntungan pada masa hadapan seperti pembelian saham dan menjadi ahli koperasi sekolah. Okey, perbezaan yang ketara antara simpanan dan pelaburan ialah simpanan ni awak boleh keluarkan bila-bila masa. Duit awak tu, contoh awak masukkan duit RM100 pada bulan Januari 2021. Kemudian sekiranya awak memerlukan duit tu, wang tu awak boleh keluarkan bila-bila masa. Berbeza dengan pelaburan. Pelaburan perlu awak simpan dalam tempoh tertentu, bergantung kepada tempoh yang awak pilih lah. Yang awak deal dengan bank, contoh awak melabur satu nilai wang, satu jumlah wang, contohlah RM100,000 dalam tempoh 3 tahun. Okey, dalam tempoh 3 tahun tu setiap tahun awak akan dapat dividen ya. Dividen dalam pelaburan kita panggil dividen. Kemudian berbeza pelaburan dan simpanan ni. Pelaburan awak tak boleh keluarkan duit, walaupun awak perlukan sangat duit tu, awak tak boleh keluarkan duit dalam tempoh 3 tahun. Okey, itu beza yang ketara lah antara simpanan dan pelaburan. Okay, kebiasaannya kita ni rakyat biasa ni yang bukan ahli perniagaan semua tu, kita hanya guna simpanan je lah, kita simpan saja duit. Tapi ada yang macam ahli perniagaan, kadang mak ayah awak pun melabur juga duit awak dalam amanah saham. Kenapa melabur duit? Kenapa kita perlu melabur duit? Sebab bila kita melabur duit tu, dividen ataupun wang tambahan untuk hasil pelaburan kita tu, jumlah pelaburan kita tu bertambah banyak lah, berbeza berbanding simpanan. Simpanan biasanya faedah yang bank bagi peratusnya sedikit berbanding pelaburan. Okey. Okay, kita tengok contoh ya. Kalau tak silap cikgu, muka surat 54 dalam buku teks. Ceritanya Kevin dia simpan duit RM1,000. Lepas tu bank bagi tahu, okey Kevin, kalau kamu simpan selama setahun kamu tak keluarkan, bank akan bagi faedah sebanyak 0.5%. Okey, soalan tu minta untuk kita mengira nilai faedah bagi simpanan itu, simpanan Kevin tu, dan jumlah wangnya selepas menerima faedah. Okey, yang pertama sekali kita kira dulu faedah, nilai faedahnya. Okey, daripada RM1,000, 0.5% ialah faedah. Jadi 0.5% daripada RM1,000. Okey, ini ayat matematik. Okay, bila kita nak tukarkan kepada pengiraan, so 0.5% darab 1,000. Okey, ada jadi macam ni, awak boleh potong sifar, 2 di bawah, 2 di tepi. So 0.5 darab
Boleh alihkan titik sahaja ke kanan sebab darab dan berapa kali? 1 kali sebab 1 saja sifar. Jadi 5.0. Ini ialah nilai wang ya. So awak kena tambahkan RM di depan. Bermaksud faedah yang Kevin akan dapat, penambahan duit yang Kevin akan dapat ialah RM5. Okey, ini adalah faedah yang dia dapat. Jumlah wangnya selepas menerima faedah ialah 1000 tambah RM5. So, RM1,005. Okey. Okey, contoh kedua. Ini macam tadi, Kevin dia simpan kan. Ini contoh kedua, Daniel memenangi wang RM4,000 dalam pertandingan Reka Cipta Inovasi 2016. Kemudian ibunya melaburkan wang tersebut, wang yang Daniel dapat tu RM4,000 ke dalam amanah saham untuk pendidikannya kelak. Pelaburan itu mendapat dividen 11% setahun. Kira jumlah wang simpanan Daniel selepas 3 tahun. Okey. Macam Daniel ni, dia dapat RM4,000, mak dia laburkan duit tu dalam tempoh 3 tahun. Dia laburkan dalam amanah saham. Okay, dan setiap tahun Daniel akan dapat 11% penambahan duitnya. Okey, jadi soalannya dia minta kita kira jumlah wang simpanan Daniel selepas 3 tahun. Okey, tahun pertama, kita tengok pada nota yang diberi tu. Tahun pertama Kevin akan dapat penambahan sebanyak 11% kan. Okey, so kalau pengiraannya dia terus kira daripada 111. Bermaksud 111% daripada 4,000. Tapi biasanya cikgu akan jawab macam mana? Okey, penambahan sebanyak 11%. So 11/100 darab 4,000. Okey, kita nak tahu dulu berapa faedah yang dia dah dapat. Okay, kemudian potong sifar dan 11 darab 40 ialah 44. So ada penambahan RM440. Jadi ada penambahan duit, yang ini faedah ya, sebanyak 440. Dividen. Okey, jadi awak tambahkan dividen ni tambah dengan jumlah asal duitnya. Okey, jadi tahun pertama duit yang wang yang terkumpul di dalam bank amanah saham Daniel ni ialah 4,440. Ini tahun pertama. Okey, tahun pertama. Kemudian tahun kedua. Tahun kedua akan ada penambahan lagi 11%, tetapi bukan 11% daripada 4,000 ya. Daripada jumlah simpanan untuk tahun pertama berapa tadi? Yang bila kita tambah faedah. 4,440. Jadi awak kira lah. Okey, awak kira 11% daripada 4,440. Okey, boleh potong sifar. Okey, jangan lupa ya. Ini 10 ni kita kena bahagi. So gerak titik ke sini saja. Cikgu silap. Lagi sekali. Okey. So titik di sini. Kemudian ini adalah faedah untuk tahun kedua faedah dividen untuk tahun kedua. Kemudian awak kena tambah dividen ni, tambah dengan jumlah wang Daniel yang tahun pertama. Okey, jumlahnya di sini kan 4,440. So tambahkan 488,000
RM15.40. Okey, dia ada sen. So, tahun kedua yang terkumpul ialah sebanyak RM4,928.40. Okey, macam yang buku teks tunjuk ni lah. Okey, kemudian tahun ketiga awak gunakan cara yang sama. Okey, guna cara yang sama iaitu 11% darab dengan ini ya, RM4,928.40. Okey, cara yang sama saja. Okey, awak akan dapat berapa? Kira sendirilah. Okey, dan itu adalah faedah. Kemudian awak tambah dengan wang yang terkumpul pada tahun kedua. Okey, awak akan dapat, yang last sekali awak akan dapat jumlah simpanan Daniel selepas 3 tahun ialah RM5,470.52. Okey. Okey, baiklah, kita terus kepada latihan. Latihan ni, soalan ni ada dalam buku teks ya. Okey, soalannya, keuntungan syarikat inovasi kreatif pada tahun 2015 ialah RM5 juta. Syarikat ini melabur 40% daripada keuntungannya itu dalam unit amanah harta. Berapakah nilai pelaburan itu? Okey. Soalan ni senang je sebenarnya. Dia bukan minta kita cari dividen ataupun faedah. Tapi dia minta kita cari hanya nilai peratus ya. Nilai pelaburan tu nilai peratus lah. Kita kena tukarkan nilai peratus tu kepada nombor bulat. Jadi 40%. Ayat matematiknya ialah 40% daripada nilai pelaburannya berapa? Keuntungannya 5 juta. So RM juta, 1 juta ada 6 sifar kan? Okey, dapat ayat matematik macam ni, boleh terus kepada pengiraan. So 40% darab 5 juta. Okey, boleh potong ya, 2 sifar di bawah dan 2 sifar di tepi. Kemudian darab macam biasa. So 5,000 darab RM5,000 darab RM40. Jadi jawapannya nilai pelaburan tu ialah RM20,000. Jangan lupa letak unit RM. Alright, yang kedua, latihan yang kedua, soalan yang kedua. Encik Gan membayar RM2,400 setahun untuk insurans hayatnya. Syarikat insurans itu memberikan faedah 2.6% untuk setahun. Kira wang insurannya pada akhir tahun. Okay, maksudnya dia bayar RM2,400. Kemudian syarikat tu bagi tambahan wang sebanyak 2.6% setahun. Jadi dia minta kita kira wang insurannya termasuk yang asalnya lah, bukan faedah saja ya. So, yang pertama sekali kita kena kira dulu faedah, berapa faedah yang dia dapat. Jadi 2.6% ialah 2.6% darab 2,400. So potong sifar. Okey, darab macam biasa, 2.6 darab 24. 2 darab 4, 8 tambah 2, 10. Okey, jadi nilai faedahnya ialah RM RM62.40. Okey, itu faedah yang dia dapat. Tapi kamu belum jawab lagi soalannya. Kamu kena tambah dengan nilai asal, wang asal yang dia simpan. Sorry, wang insurans asalnya yang dia labur. Alright, so tambah. Jadi jawapannya ialah RM2,462.40. Okey.